Hadirin mukminin sekalian, apabila kita faham hakikat ini, kita tahu manusia ni percaya kepada Tuhan. Maka setakat percaya dan sembah dia tak cukup ibadat. Itu saya buat tadi, orang asli manusia ni tuan-tuan, bila dia percaya Tuhan ada, dia tak ada Rasul main kacau. Saya buat contoh ni merata. Lepas tu orang Cina, dia duduk di negeri Cina, dia percaya Tuhan ada. Contoh kalau kita bayangkan orang, satu orang dalam satu masyarakat besar, percaya Tuhan ada. Satu orang ketua bangun kata, tuan-tuan sekalian, sebenarnya ada pencipta alam ni, dan kita semua ada Tuhan. Kalau ada satu orang kata Rasul betul tak mai, Nabi yang betul tak datang, apa akan terjadi tuan-tuan kalau dia kata gitu? Dia tak ada, dia bukan Rasul, dia otak dia fikir betul. Pengikut dia akan tanya, tuan-tuan tengok fenomena kemunculan agama, pengikut akan tanya, Tuan Tok Batin, tahu kan? Apa Tuan? Kami pun percaya macam Tuan juga bahawasanya ada Tuhan. Tuan orang pandai, Tuan boleh bagi tahu Tuhan ni macam mana? Mesti soalan dia macam tu. Betul tak? Mesti tanya Tuhan macam mana? Tok Batin tersandak. Dia kata, bagi masa 2-3 hari nak fikir macam mana? Tu dia main agama sesat tu. Balik main di ikhtiar, tengok atas, tengok bawah, keliling. Manusia ini apabila dia mula nak berimajinasi, mula nak berkhayal, khayalan manusia tuan-tuan tak lebih daripada apa yang dia tengok, apa yang dia sentuh, apa yang dia pegang, apa yang dia cium, lebih-lebih kurang begitulah. Dia punya deria dia, apa yang sense dia boleh sentuh. Lepas tu tuan-tuan tengok orang putih macam mana dia begitu kononnya menjangkau lah dia punya inovasi dia, kreativiti dia. Dia buat makhluk angkasa lebih kurang menatang di dunia ni. Tak lebih. Manusia ni itu saja andaian dia. Apabila orang Cina diminta supaya menulis mereka Tuhan, Tuhan orang Cina muka macam orang Cina. Kerana itu yang dia tengok di tempat Cina, di negeri Cina. Perutnya perut orang Cina, macam cap kacang melembu tu. Mata tu dia tongkat tu habis tangan ada sikit perempuan Cina. Kalau orang India lukis Tuhan orang India, kulit dia orang India, rupa dia orang India, semua dia sebiji orang India. Walaupun kalau kita tengok dari segi luaran, kita boleh judge, kita boleh hukum dah Tuhan tu. Kita kata ini tak adil. Tuhan bersifat seluruhannya untuk semua makhluk. Mana adil, Tuhan rupa pun berat sebelah dah. Kan? Tuhan rupa orang Cina. Habis kita Melayu nak letak pitang mana? India nak letak pitang mana? Jadi dah berat sebelah. Bila Tuhan rupa orang India, tak adil. Orang Melayu nak letak tang mana? Orang Cina nak letak tang mana? Mak Saleh nak letak tang mana? Sebab tu tuan-tuan, agama apabila dia datang, salah satu benda yang dia larang, jangan cuba mengandai-andaikan rupa Tuhan. Sebab tu dinamakan dengan tauhid al-asma' was-sifat. Nama dan sifat Tuhan ni kita tak tahu, melainkan ada dalam Quran dan sunnah. Jangan duk reka sendiri. Kalau reka Melayu buat Tuhan, Tuhan Melayu lah. Cina buat Tuhan, Tuhan macam Cina lah. Jesus Christ sebenarnya tak lah. Kata Nabi Isa bin Maryam, Jesus son of Mary. Jesus ni, Nabi Isa ni, dia bagi kita buat Isa. Nabi Isa ni, dia Bani Israel. Rupa dia mesti rupa Bani Israel. Dia wa rasulan ila Bani Israel, rasul kepada Bani Israel dia. Tapi kita tengok orang putih sekarang gambar Jesus semua, itu rupa pemuda barat. Dia bukan masalah.
Tapi apabila agama ada campur tangan makhluk, dia jadi begitu. Sebab tu bila tuan-tuan pergi ke India, tuan-tuan tengok Jesus kulit gelap di gereja-gereja dia. Sebab dia kata tak padan lama kita duk perang Inggeris, Mahatma Gandhi pun lawan Inggeris ni. Kita bagi dia agak-agak lebih kurang kulit kita sikit. Islam bebas. Sebab tu rumah Allah, masjid Islam, tidak ada sebarang unsur patung. Kena buang apa saja unsur yang orang boleh anggap main daripada jauh. Barangkali yang ni ikut Tuhan orang Islam. No. Bersih daripada sebarang andaian. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan apa saja. Bila diberi peluang manusia mengandaikan Tuhan, mailah Tok Batin seminggu kemudian, tu dia ada mai dia ukiak mai, tu dia apa tengok. Dia lebih kurang macam ni lah. Di India oleh kerana barangkali bisnes roti canai itu meningkat, dan bila roti canai dan kegiatan seperti itu memerlukan banyak tangan, dia letak Tuhan tangan dia 8. Tengok dia lebih daripada kita, nampak? Kita 2 saja, kan? Bila hak nu dia buat tinggi boleh terbang. Ini semua andaian. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal ini. Katakanlah Tok Batin ni buat mai, dia letak toko air depan tu, dia kata tu dia ni dah Tuhan hak hangpa duk cari ni, aku dah jumpa dah. Aku semak tengok lebih kurang macam ni lah rupa dia. Orang aslinya dia buat tarim tu, orang tengok, ui, cengih Tuhan yang kepala, kan? Lebih kurang begitu. Tuan-tuan, agak-agak apa soalan yang kedua? Soalan yang kedua mestilah dia tanya, Tok Batin naik sikit lah mentabak dah, bubur lah nama dia, Tok Syami ke, Tok Cha ke. Tok Cha, Tuhan ni kita semua nak baik dengan dia. Kita semua nak harapkan dia suka pada kita. Kita semua nak harapkan supaya dia boleh tolong kita. Kita semua nak mati, nak pi pada dia. Apa cara Tok Cha nak bagi Tuhan baikkan kita? Itu soalan berikutnya. Betul tak tuan-tuan? Mesti itu. Tak ada dah. Tok Cha kata, bagi masa balik kat saya bang seminggu, nak balik fikir macam mana cara nak baik dengan Tuhan ni. Ketika itu dia buat satu benda, tuan-tuan. Tuhan ni macam mana cara? Barangkali kita suruh mereka lompat-lompat depan tokong ni, nampak mungkin kot. Jalan atas api, puasa, dia mula reka. Dia reka. Untuk reka saja ni belah aku nak untung kat mana? Dia mula fikir. Ini geng Kenurian Rahmat. Belah aku nak untung kat mana? Dia pun fikir. Dia pun kata, Tuhan ni mau lebih kurang setiap kali hampa pusing dia 7 kali, tahu lan tabung ni berapa duit. Dia mula fikir. Tahu lan tabung ni berapa duit. Dia mula fikir hal ni. Maka dia fikir cara untung. Hadirin dan hadirat sekalian, maka bermulalah upacara agama. Lompat pi, lompat mai, hak ni wil, hak ni hengguk, hak ni bakat. Sedangkan tidak ada sebarang pun nas daripada Tuhan. Inilah yang Allah Ta'ala tersebut, am lahum syuraka syara'u minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah bagi mereka itu syuraka syara'u minad din, yang memberikan kepada, yang buat syariat untuk kamu mengenai agama, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak redha kepada mereka. Hadirin mukminin sekalian, maka setelah sifat Tuhan dilarang, yang kedua yang dilarang oleh agama, jangan cuba nak mengandaikan ibadat. Kau tidak jadi Tok Cha tadi. So datangnya Rasul, dia selesaikan dua-dua masalah ni. Masalah yang pertama, manusia tanya Tuhan macam mana. Rasul kata, qala Allahu azza wa jal, berkata Allah azza wa jal, berdasarkan wahyu dia sifatkan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau daripada kita? Maka Nabi pun buat, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat kamu. Sallu kama raaitumuni usalli, semayang macam mana kamu tengok aku semayang.